Kita boleh mula dah kot ya. Pukul berapa dah? 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat-sihat semuanya insya-Allah. Ya, tidak banyak ujian dalam waktu-waktu begini, insya-Allah. Sekiranya ada, mudah-mudahan Allah permudahkan ya, dan diberikan ketenangan hati untuk menghadapi semua ujian-ujian Allah. Kita sambung fiqh munakahat kita. Saya tandakan ni muka surat 31. Ya, harap-harapnya betul lah tu ya, insya-Allah. Tajuk kita terus kepada belanja dan hantaran. Kalau masih ingat, penutup kita pada bulan yang lepas berkaitan kadar mas kahwin. Ya, jadi hari ini kita lihat belanja dan hantaran. Ya, secara umumnya kita ketahui bahawa masyarakat Melayu banyak menerapkan nilai-nilai adat dalam ibadah perkahwinan. Perkahwinan itu satu ibadah, ya, yang mana dia sangatlah mudah sebenarnya, ya, tetapi kelihatannya rumit dan macam-macam perkara yang nak diselesaikan disebabkan oleh campuran-campuran budaya dan adat yang mana kita rasakan itu sudah diterima sebagai norma dalam masyarakat kita. Jadi dalam tempoh PKP, sekiranya ada perkahwinan, nampaknya ia lebih menepati kehendak syarak. Ia lebih menepati kehendak fitrah insani. Ya, sangat mudah, ya, tidak perlu terlalu gah, ya, sesuai dengan kemampuan diri. Sebelum ni pun sesuai, tapi kena berhutang sana sini. Yang kali ini mungkin, ya, tetapi perlu lebih mudah difahami oleh masyarakat kita. Maknanya kalau tak dijemput, kita kena faham. Ya, mungkin keluarga didahulukan. Ya, kalau dulu-dulu kalau tak jemput, kecil hati, ataupun kita tak usah jemputlah dia, nanti kenduri kita, macam tu ya. Sebab tidak mencari redha Allah, kita cari redha manusia. Dia jadi gitulah, nak berbalas-balas dendam. Tapi hari ini kita doakan dari jauh. Kadang-kadang kita tahu ada pengantin baru sedang membina masjid, kita doakan daripada jauh. Tak jemput tak apa, kita faham. Ya, dan kalau ada jemputan sudah tentu, ya, jika tidak ada keuzuran wajib kita hadir. Jadi belanja dan hantaran ini adalah satu bentuk adat yang menjadi norma yang diterima dan tidak bertentangan pun dengan agama. Ya, yang menjadi bertentangan bila mana ia dilakukan dengan terpaksa ataupun kita kata di luar kemampuan, tapi memaksa diri juga untuk mampu, ya, supaya orang nampak banyak duit, supaya perkahwinan nampak hebat, ya, supaya kita mendapat pujian manusia. Jadi itulah mungkin dalam tempoh pergerakan kita sampailah 31 Disember ini yang begitu terhad. Kenduri pun terhad, mungkin dari segi hantarannya pun ada terhad jugalah, ya. Dalam konteks masyarakat Melayu Malaysia hari ini, selain mas kahwin, ada lagi perkara yang tidak dituntut oleh syarak tetapi ada dalam adat perkahwinan orang Melayu, iaitu sejumlah wang yang disebut sebagai belanja dan hantaran yang jumlahnya agak tinggi hingga kelihatan membebankan pihak lelaki. Kita semua perempuan hari ini, kita tak tahu sejauh mana hantaran itu membebankan lelaki. Ya, ada pihak wanita perempuan yang turut sama menyumbang. Kalau ditetapkan hantarannya 10,000, pihak perempuan turut sama menyumbang. Tak apalah, saya pun letak juga 5,000, ya. Yang lelaki letak 5,000, jadi 10,000 dapat pada perempuan. Lepas itu dia bagi semula pula, tak tahulah. Ya, jadi itu belanja. Dan hari ini ada ramai dah pandai memilih untuk tidak menyebut jumlah. Kalau di Kelantan, di Terengganu sebagai contoh, hantaran dan mas kahwin tu benda sama. Ya, jadi kalau nak sebut pun boleh, tak sebut pun boleh.
semasa akad. Ramai memilih untuk tidak menyebut. Ya, tidak ada masalah kalau tidak sebut. Nak azan kan? Okey, kita tunggu dulu. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Bismillah, kita sambung ya. Kalau yang akhir tadi saya sebut apa, kalau di Kelantan, Terengganu sebagai contoh ya, kalau Kedah pun saya rasa lebih kurang sama juga. Mas kahwin dan hantaran adalah benda yang sama ya. Kalau 20,000 lah mas kahwinnya dan hantarannya dalam jumlah itu ya. Kalau di kebanyakan negeri, kalau mas kahwinnya RM80, hantarannya mungkin RM5,000 lain ya, sebab hantaran itu adalah hak mutlak
pengantin perempuan. Dan hantaran itu bolehlah kalau dia nak hadiahkan pada mak dia ke, pada ayah dia ke, sebab mak ayah dah habis banyak ni buat kenduri, jadi dapat hantaran dia nak bagi, tak ada masalah. Tapi kalau bukan dia yang nak bagi, orang lain minta, itu masalah. Ya, sebab tidak boleh menjadi hak orang lain selain daripada tuan punya badan, iaitu pengantin perempuan. Tapi kalau dia nak sedekah, tidak ada masalah. Jadi hikmah pensyariatan mas kahwin ini bukan hantaran ya, kita nak cerita mas kahwin. Kenapa RM80 tu, yang RM300 tunai ataupun hutang itu kenapa? Ya, kenapa mesti ada? Yang pertama sekali, ia memperlihatkan kesungguhan orang yang memberinya tentang niatnya untuk membangunkan kehidupan rumah tangga yang mulia serta akan menggauli isterinya dengan baik dan dengan hormat. Jadi sungguh ya, cuma kita pun rasa macam bersungguh ke kalau murah sangat. Gitu. Kan? Contohnya boleh beli jam 3,000, boleh beli kereta 100,000, boleh beli rumah 400,000, nak kahwin RM80. Jadi 80 tu nak menunjukkan kesungguhan. Ya, tapi itu satu. Mungkin kepada sesetengah orang itu memang tidak langsung membebankan. Tapi kadang-kadang ada ya yang rasa RM80 itu pun susah, RM100 pun susah. Jadi susah macam mana pun, kalau itulah had minimum negeri Selangor contohnya. Negeri Selangor berapa? 80 anak darah. Kalau janda, dia tak sama. Tak tahu dah, tak nak kahwin dah. Ataupun ialah nanti kita, sebab dia mungkin ada berubah ya. Jadi bersungguhlah kita mencari untuk mencukupkan mas kahwin tadi supaya rasa susah nak bina rumah tangga. Ya. Kemudian yang kedua, menimbulkan perasaan aman serta percaya oleh kaum wanita terhadap kemampuan suami. Ya, selain boleh dimanfaatkan oleh isteri apabila perlu. RM80 tadi boleh dimanfaatkan bila perlu. Maknanya dapat RM80 simpan dalam bank. Bila perlu boleh ambil bawa keluar. Ni senyum-senyum ni nak kata RM80 sikit lah tu. Okay. Tapi itu contoh. Sebenarnya 80 itu bukan jumlah yang mutlak. Dia adalah minimum. Tetapi kebanyakannya ramai juga yang memilih yang paling minimum ini ya. Sudah jadi satu amalan dalam masyarakat kita. Maknanya kalau minimum, dia janganlah kurang dari 80. Tapi kalau nak hadiahkan pada isteri, kalau sebelum ni belum kahwin, birthday boleh bagi mahal-mahal, takkan nak mahar akad nikah ni nak kena bagi yang sikit. Jadi nak bagi lebih. Biar dia jadi duduk dalam bank guna masa perlu. Inilah maksud B itu tadi ya. Perlu kita boleh guna dan menimbulkan perasaan aman serta percaya terhadap kemampuan suami. Dia ni betul-betul nak ke aku ni. Ya, sampai boleh cari RM80 ni. Betul-betul ni serius ni. Sampai rasa macam tu. Tapi kalau orang perempuan yang bagi pada orang lelaki mas kahwin, ada tak orang perempuan rasa sungguhnya suami nak kat kita? Taklah kan? Sebab kita yang bagi. Ini dia yang bagi. Ya, kita pun rasa hormat. Sebab itu dalam konsep nafkah, bukan isteri bagi pada suami, tetapi suami bagi pada isteri. Sebab orang yang memberi itu lebih dihormati daripada orang yang menerima. Jadi bayangkan kalau seorang wanita menafkahi suami. Dalam masa yang sama, dia perlu menghormati suami sebagai ketua rumah tangga. Jadi tak berapa nak rasa hormat tu. Disebabkan oleh orang ni nak makan pun aku bagi duit, patut aku kena hormat ke dia. Contoh macam itu. Jadi Islam ni datang dengan satu konsep dan cara yang begitu sempurna. Hak ni bagi duit, maka kita hormatlah dia pasal dia yang menanggung hidup kita. Ya, sebab itu kalau tak bagi nafkah, kurang rasa hormat isteri dan anak-anak. Yang ketiga, hikmah pensyariatan mas kahwin ini mengukur kemampuan suami untuk memikul beban tanggungjawab rumah tangga. Seolah-olah kalau boleh bayar mas kahwin, maka bolehlah dia bertanggungjawab nanti dalam rumah tangga.
Ya, yang keempat, memberi kesedaran kepada lelaki yang ingin mendirikan rumah tangga agar lebih berhati-hati dan berfikiran jauh dalam mempersiapkan diri. Nak bagi kesedaran. Nak kahwin, simpan duit. Sebab mas kahwin, kena bagi. Ya, jadi simpan duit tu, menabung tu dikira sebagai kita menunjukkan bersungguh-sungguh. Ya, dan bagaimana pula berfikiran jauh dan mempersiapkan diri. Jadi kalaulah hantaran tadi bukan 80, mas kahwin bukan 80, katalah 10,000. Susah juga tu nak menabung 10,000 tu, sikit. Ya, daripada suka shopping, kalau hari Jumaat pergi lulu, tak lagi lulu dah hari Jumaat. Contoh. Ya, pasal apa nak menabung tadi tu? Ya, jadi itu menunjukkan ada kesedarannya untuk memikul tanggungjawab. Yang ini dia kata menjadikan martabat perkahwinan lebih dihormati, dihargai serta tidak dipandang remeh oleh umat Islam. Jadi kahwin ni benda besar. Bila dia benda besar, itu kena sedia ini, kena sedia itu, kena buat. Jadi seolah-olah menunjukkan bahawa kahwin ini sangat eksklusif. Dia satu benda yang besar. Kalau nak buat banyak syaratnya. Jadi orang nampak perkahwinan ini istimewa. Ya, kalau tak kahwin, kita nak orang tu, mari sini. Kita duduk sama-sama. Macam suami isteri. Duduk dalam rumah ni lah. Habis. Duduklah sebagai suami isteri. Dapatlah anak. Tak ada perkahwinan, maka tidaklah dihormati hubungan itu. Ya. Kemudian yang F, membolehkan golongan wanita membuat persiapan dan keperluan memasuki gerbang perkahwinan seperti pakaian, wang belanja atau sebagainya dengan RM80 tadi tu. Contoh. Apa jadi lucu ni? Contoh. Jadi ini mungkin tidak RM80 lah. Ini mungkin 80 dinar ke, 80 dirham ke, ya. Jadi wanita ni gunakan mas kahwin itu boleh buat persiapan, beli baju, beli apa-apalah keperluan. Ya, itu sebenarnya pensyariatan mas kahwin. Jadi kita fikir sendirilah, mas kahwin itu sebaik-baiknya jumlah bagaimana seorang suami nak bagi pada isteri. Jumlah yang macam mana. Kenapa kalau begitu penetapannya RM80, RM100, kenapa kecil? Tak nak menyusahkan orang. Kita kena balance antara tidak menyusahkan, ya, nak juga mas kahwin yang rendah supaya perkahwinan itu barakah. Dalam masa yang sama, nak juga modal berkahwin itu daripada mas kahwin untuk membina kehidupan baru. Kalaulah sikit, macam mana nak bina kehidupan baru dalam dunia hari ini? Jadi saya bukanlah nak kata bagilah banyak-banyak sikit, tapi memahami hikmah pensyariatan mas kahwin, kita nilai sendiri dalam konteks kita hari ini. Ya, jadi kalau ada orang lelaki yang mendengar ni, kalau ada nak merancang untuk bina masjid, lebih-lebihlah sikit bagi kepada isteri, bukan orang lain pun, kan? Entah-entah lepas kahwin dia juga minta balik. Gurau-gurau je. Umat Islam digalakkan membayar mas kahwin secara sederhana dan pihak perempuan dilarang meletakkan kadar mas kahwin terlalu tinggi kerana keadaan tersebut membawa kesan yang tidak baik sama ada kepada pihak lelaki atau pihak perempuan. Jadi amalan dalam masyarakat kita selalunya tak nak sebut. Ya, terpulanglah pada pihak lelaki. Rupa-rupanya dia belakang dia PM tepi. Kan, dia sama-sama dia tu lah. Tetapi itu sebenarnya lebih manis, ya, supaya pihak sana rasa puas hati, pihak sini rasa mampu, insya-Allah. Jadi mampu, hak ni puas hati. Tak ada apalah, ya, rasa gembira, rasa seronok, ya. Tapi kalau kita kata ikutlah, tak kisahlah, ya. Padahal dalam hati kata kurang-kurang 10,000. Tapi dalam hati tak sebut. Mulut kata, kami tak kisah, kami tak nak letak harga apa pun. Ya, tapi dalam hati, biarlah sekurang-kurangnya 10,000. Sekali orang tu bagi 2,000. Lepas tu apa jadi? Tak ada apa-apa yang jadi. Nikah itu sah. Ya, tak ada apa jadi. Cuma dia pun ingatkan nak bagi macam hari ni lah orang-orang lain, kan. Tadi kata tak kisah, sekarang dah kata lain. Jadi sebaiknya lebih manis, dia PM tepi.
Ya, PM tepi, bincang sikit-sikit, apa benda yang sesuai, apa benda yang mampu. Jadi teruskanlah, tapi janganlah terlalu tinggi kerana ia membawa kesan tidak baik kepada pihak suami, dan orang perempuan janganlah letak rendah sangat kerana itu sebenarnya tidak mencakupi hikmah pensyariatan mas kahwin dari segi persediaan dan sebagainya. Jika seorang suami menceraikan isterinya sebelum menyetubuhinya, ia wajib membayar separuh daripada mas kahwin sekiranya mas kahwin tersebut telah ditetapkan oleh suami ataupun oleh hakim. Jika tidak ditetapkan, wajib dibayar sebagai sagu hati sahaja. Dalam perjanjian perkahwinan, bila seorang lelaki memberi mas kahwin, maka seorang wanita itu yang menjadi isterinya akan menunaikan tanggungjawab sebagai isteri, dan antara lambang penunaian tanggungjawab itu ialah hubungan suami isteri. Jadi kalau berkahwin tak sempat buat hubungan suami isteri, isteri itu diceraikan oleh suami dia. Mas kahwin pula hutang. Jadi, macam mana mas kahwin tadi, nak bayar tidak? Dalam surah Al-Baqarah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ayat 237. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum. Dan jika kamu ceraikan mereka sebelum kamu sentuh mereka, padahal kamu sudah menetapkan kadar mas kahwin untuk mereka, maka mereka berhak mendapatkan separuh daripada mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Jadi tadi dalam akad sebut 3,000, belum sentuh lagi, dah bercerai, maka bayarlah 1,500. Ya, begitu juga kalau suami membayar mas kahwin dengan cara hutang. Ya, sentuh isteri, ada hubungan suami isteri, tapi mas kahwin tak bayar habis lagi. Kemudian bercerai. Apa jadi dengan mas kahwin? Kerana perceraian itu wajib disempurnakan semua bayaran mas kahwin, sebab dia sudah melakukan hubungan suami isteri. Ya. Dan kalau meninggal dunia, hutang. Dah sentuh isteri dah ada hubungan suami isteri dah mengandung dah isterinya. Lepas itu meninggal pula suami, maka harta peninggalan suami mesti wajib tolak harga mas kahwin tadi, bayar penuh mas kahwin, sebab itu menjadi hutang. Ya, sebab dah sentuh tadi, full lah bayar penuh. Kalaulah tak sentuh, meninggal, bayarlah separuh. Inilah yang dipercayai mengikut surah Al-Baqarah ayat 237 itu ya. Dan jenis-jenis mas kahwin, perempuan selalu dengar ni mahar musamma, mahar misil. Ya, pernah dengar tak? Ini dalam bahasa Arab istilahnya mahar musamma, iaitu mahar yang ditentukan kadarnya mengikut persetujuan kedua-dua belah pihak, sama ada ia disebut semasa akad atau tak sebut semasa akad. Aku terima akan nikahnya dengan mas kahwinnya RM50,000 tunai. Itu sebut. Kalau tak sebut, aku terima nikahnya dengan mas kahwinnya seperti yang tersebut tunai. Itu tak sebut. Ya, jadi mahar musamma ni hak kita setuju, pihak sana setuju, pihak kita pun setuju, itu musamma. Ini kebanyakannya yang kita pakai. Dan yang kedua, mahar misli ataupun mahar misil, iaitu mahar yang tidak ditentukan kadarnya tetapi berdasarkan kadar mahar saudara perempuannya. Sebelah dia lah, sebelah pengantin perempuan itu. Isteri ni maknanya pengantin perempuan. Dia kata, kami tak sebutlah berapa maharnya, terpulanglah pihak lelaki nak bawa berapa. Jadi pihak lelaki tadi dia kena tanya khabar kakak dia dulu berapa. Ya, jadi keluarganya kata kakaknya dulu 5,000. Okeylah, jadi dia bawa 5,000. Itu mahar misil, mahar yang serupa mengikut saudara belah perempuan. Lepas tu ada yang tanya, kalau tak ada saudara belah perempuan? Lepas tu tanya pula, kalau anak sulung, ini mengikut sepupu dia, mengikut keluarga dia, ya, yang terdekat. Jadi itulah mahar misil. Adakah hari ini orang buat macam tu?
Jarang lah kan. Selalunya mahar musamma, dia bincang. Kalau tidak bincang masa bertunang, dia bincang PM tepi. Dan majlis walimah. Saya ingat dalam PKP ni pun bukan main juga, banyak majlis walimah. Agaknya orang dah tangguh daripada cuti sekolah bulan 3. Ya, sepatutnya banyak masa tu kenduri kan. Bulan 3 cuti sekolah, lepas tu bulan 5 pula. Lepas tu raya haji pun tangguh. Jadi sekarang ni baru nampak meriah sedikit. Ya, majlis walimah di sana sini, tapi masih lagi mengikut SOP lah yang ditetapkan. Cuma saya gembira tengok majlis sudah tidak seperti dahulu terlalu bermewah-mewah. Ya, makanan membazir dan sebagainya. Bukan itu saja, orang membazir masa. Dia datang duduk di majlis itu daripada tengah hari sampai ke bunyi azan asar pun tak balik lagi. Pasal banyak nak kena makan. Kan, lepas makan nasi, nak makan laksa Penang tu, tapi kenyang lagi, tunggulah. Dia pun boraklah cerita, tak bangun dah kursi tu, tetamu duk mari tak ada tempat duduk dah. Itu bukan satu perkara yang disenangi sebenarnya dalam syarak. Ya, dia sepatutnya datang, jumpa tuan rumah, jumpa pengantin, doakan pengantin baru, kemudian tunaikan tanggungjawab yang sepatutnya, apalah nak bagi hadiah dan sebagainya, dan doa saja, balik lepas tu. Ya, tak usah tunggu lepas laksa Penang, rasa nak juga cendol tu. Tapi penuh ni. Ya, tak apalah, tunggu dululah. Lepas tu, kawan lain pula sampai. Dia pula jadi tuan rumah. Ya, lepas cendol pula, mulalah nak pergi toilet pula. Lepas pergi toilet, lapar balik. Sudah kerja dah lah. Habis dengan orang kemas kursi baru dia balik. Itu contoh. Ya. Jadi majlis walimah yang kita nak bincang pada kali ini ialah kenduri, ya, yang diadakan sempena majlis perkahwinan. Selalunya walimah ini kita kaitkan dengan perkahwinan lah. Dan hukum mengadakannya adalah sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat-sangat dituntut. Dia nak hampir dengan wajib. Sunat muakkad. Apalagi benda lain selain daripada walimah ini, sunat muakkad yang kita selalu buat? Korban. Ya, raya haji, korban untuk yang mampu, itu sunat muakkad tu. Kalau boleh nak bagi wajib, tapi tak boleh. Ya, jadi sunat muakkad. Asalkan orang itu mampu, maka dia mewajibkan diri dia lah. Sebenarnya hukumnya sunat muakkad. Lagi selain daripada itu, apa yang Nabi buat sunat muakkad? Sebelum solat, setiap kali solat Nabi buat. Bersugi. Ya, bersugi, itu sunat muakkad. Kalau boleh semua orang sebelum solat nak beruh gigi. Sebab tu kadang-kadang nak solat ni banyak benda nak kena buat. Nak beruh gigi lah, nak dapat banyak pahala. Ya, tetapi ialah dengan cabaran-cabaran hari ini, solat di mana-mana tempat, tidak semestinya di rumah. Jadi ada sedikit kesukaran lah. Hukumnya sunat muakkad sebagai tanda kesyukuran kepada Allah dan juga sebagai hebahan pernikahan. Bagi yang mampu, disunatkan juga untuk menyembelih seekor kambing. Tak kambing dah, sekarang dah lembu. Ya, tetapi nak kata sekurang-kurangnya seekor kambing, ya, supaya boleh meraihkan tetamu. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman ibn Auf an thara sufrah faqal ma hadha. Qala ya Rasulullah inni tazawwajtu imra'atan ala wazani nawatin min zahab. Faqal barakallahu laka aw lima walau bisyah. Bahawa Nabi SAW melihat terdapat kesan kuning pada Abdurrahman bin Auf. Ya, lalu baginda Rasulullah pun bertanya, apa ni? Ya, Abdurrahman berkata, saya telah menikahi seorang wanita dengan mas kahwin seberat biji kurma emas, ataupun dengan mas kahwin emas seberat biji kurma. Yang terbalik. Baginda bersabda, semoga Allah memberkati kamu. Adakan kenduri meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Maknanya sekurang-kurangnya, ya, sembelih seekor kambing. Maka kalau lembu, kerbau, unta lebih baik. Ya, sebab apa nak sembelih? Bukan sembelih lepas tu buang. Sembelih dan buat jamuan, ya, untuk meraihkan tetamu. Jadi antara beberapa tujuan Islam menggalakkan umat yang mengadakan kenduri ialah, ni kita nak tahu ni hikmah kenapa Islam ni galakkan sangat kita buat kenduri kahwin. Yang pertama, bila kita menjamu orang makan, sebenarnya kita ingin berkongsi kegembiraan.
Ya, gembira ni anak kahwin ataupun kita sendiri kahwin ataupun siapa saja yang berkahwin, kita gembira, maka kita buat kenduri, jemput orang datang, ya, bersilaturahim, itu gembira. Bila sahabat-sahabat kita datang makan sama-sama, bercerita macam-macam, saling mendoakan, ya, maka itulah kesyukuran. Ya, bersyukur. Kemudian yang kedua, kita hebahkan pernikahan tersebut supaya diketahui umum, terutama ahli keluarga dan masyarakat. Jadi hari ini kenduri kecil-kecil pun boleh hebah sebab hebahnya di Facebook. Dulu kalau tak kenduri memang tak tahu apalah. Ya, sekarang kenduri sikit pun untuk tujuan hebahan memang boleh hebah. Ya, tapi kalau nak sorok pun boleh sorok juga. Ya, memang tak daftar nikahnya, memang tak buat kenduri, memang apalah, ya. Dan boleh berkenal-kenalan dan mengeratkan persaudaraan antara kedua-dua belah pihak. Tapi cara kita bila kita jemput pihak pasangan kita belah perempuan, contohnya hari kenduri kita jemput pihak lelaki, tapi selalunya rombongan tak ramai mana. Kalau 10 kereta ada berapa orang? 50 orang. Kalau 20 kereta, 100 orang. Ya, kalau kenduri tu jemput 1000 orang, 900 orang tu baru kawan kita, keluarga belah kita. Betul tak? 100 orang je keluarga belah lelaki ataupun menantu, keluarga belah menantu. Jadi jamuan itu ataupun walimah itu bukan nak berkenal-kenalan dengan seluruh keluarga lelaki, tapi kita lebih meraihkan sahabat-sahabat dan saudara kita sendiri. Ya, yang mana lebih baik mungkin kalau kita nak ubah sedikit cara, kita ramaikanlah keluarga belah dia. Sebab mungkin sekali itu aja jumpa, ada juga. Ya, tak jumpa dah, jumpa masa kenduri dulu. Kan? Ada. Pernah dengar kan? Lepas tu lama dah tak jumpa. Jumpa pergi ziarah sebab meninggal dah. Tak ada nak jumpa lagi dah. Ya, jadi mungkin cara boleh ya. Kadang-kadang keluarga belah sana nak mari ramai-ramai, tapi keluarga perempuan kata 10 kereta. Jadi dia pun 10 lah. Walhal nak mari 20. Ya, jadi kalau nak berkenal-kenalan dengan keluarga baru, maka jemputlah ramai-ramai keluarga baru, insya-Allah. Tapi dalam masa yang sama, keluarga kita, sahabat-sahabat kita pun akan datanglah kalau kita jemput. Menghadiri jemputan walimatul urus adalah wajib sekiranya diundang, tiada keuzuran dan tidak terdapat perkara yang dilarang oleh Islam. Jadi kita bila dijemput untuk hadir kenduri nikah, ya, walimah, maka tak ada alasan, tidak ada keuzuran, tidak ada perkara-perkara yang menghalang kita untuk hadir. Contohnya, kita tahu perkahwinan dia ni dia buat majlis tari menari, nanti kan maksiat, kita pun rasa macam tak selesa, tak apalah kita tak pergi, kita jumpa dia kemudian. Kalau tahu lebih awal, ya. Kemudian ada juga yang mungkin ada keuzuran, jadi tak boleh pergi, tak apa, kita datang kemudian. Ya, ataupun kita doakan daripada jauh. Tetapi jika tidak ada keuzuran langsung, maka wajib hadir. Ya, dan inilah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man taraka ad-da'wata faqad asallaha wa rasuluhu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang meninggalkan jemputan iaitu walimatul urus, maka sesungguhnya dia telah ingkar perintah Allah dan Rasul. Sampai macam itu, ya. Jadi tidak mudah sebenarnya untuk kita tidak hadir kenduri walimah yang orang jemput. Ya, kalau rasa tak boleh hadir, cakap awal-awal supaya dia tak jemput. Boleh. Ya, tetapi keluarga yang menjemputnya insya-Allah boleh faham sekiranya diberikan sebab-sebab tidak boleh hadir dan sebagainya, dia tak kecil hati insya-Allah. Antara amalan yang dilarang ketika mengadakan kenduri perkahwinan ialah apa yang tak boleh. Yang pertama, hiburan. Ya, hiburan bukan semua hiburan, tetapi kalau melalaikan guna alat muzik pula dengan terlalu melampaui batas dan acaranya jelas bertentangan dengan Islam, maka ini menjadikan majlis itu mungkin ada unsur-unsur haram, maka dilarang.
Ya, jadi kita kena tahu apa sebenarnya yang tak boleh, apa yang boleh, supaya perkahwinan yang sebenarnya kita nak dirikan di atas nama ibadah itu dia jadi ibadah. Yang mana ada ibadah datang dengan maksiat? Mana ada ibadah datang dengan perkara yang melalaikan? Ya, ingatkan tetamu kita bila dah sampai masuk waktu zuhur, buat announcement. Sekarang dah masuk waktu zuhur, tetamu-tetamu yang nak menunaikan solat zuhur dipersilakan ke surau sebelah, misal kata. Kalau di dewan kan ada surau kan. Jangan sampai tetamu yang tanya, surau ada ke tak ada? Ataupun surau ada tapi tak ada air. Itu pun kita tuan rumah yang menjemput nak kena fikir tu. Itu dah jadi tanggungjawab kita dah. Sebab dia berada di tempat kita. Ya, dia nak menunaikan solat. Jadi kita pula yang buat pengumuman. Minta tetamu-tetamu yang berhajat nak tunaikan solat pada waktu ini terus ke surau begini. Buatlah 3-4 kali pengumuman. Biar orang tu berasa nak pergi. Kalau dia tidak mahu solat, maka bagi pihak tuan rumah yang menjemput, insya-Allah selesai tanggungjawabnya. Sebab dia dah sedia tempat, dia dah sedia apa saja yang patut dan dia dah beri peringatan. Ya, ini jarang orang ambil berat. Ya, jarang sangat orang ambil berat. Jadi kita yang mengetahui, kita cuba untuk berbeza. Kemudian kenduri atau majlis perkahwinan secara mewah dengan tujuan untuk bermegah-megah dan menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Inilah yang dilarang ya dalam masyarakat jahiliah. Sebagai contoh, bermegah-megah dengan makanan, bermegah-megah dengan majlis, ini cara jahiliah. Ya, sehingga hari ini pun masih ada di kalangan orang-orang yang kita tengok ya, terutama mereka yang di Timur Tengah misal kata. Bila makan itu terlalu mewah dan dia lagi banyak tak habis makanan itu, maknanya lagi kaya orang itu. Itu menjadi adat. Ya, kalau makan sampai habis, ini orang miskin. Jadi makan kena tinggal sisa. Dan banyak yang tak habis, maknanya lagi tinggilah darjat orang ini. Lagi kaya, lagi mulia, lagi baik. Dan ini bukan apa yang dinasihatkan oleh hukum kita. Ya, jadi itulah ya, dan hari ini kita tak nak menjadi satu perkara yang menjadi norma dalam masyarakat. Ya, biarlah makan sampai habis. Bila kita dah ambil sepinggan, kalau buffet tu kita dah ambil, kita makan sampai habis. Agak-agak nak ambil banyak mana. Kemudian menjauhkan perkara haram dalam majlis tersebut. Ada hidangan-hidangan yang haram, arak dan sebagainya, tak boleh ambil. Ya, ataupun kita tahu majlis ini ayam dia hidang tu ayam dia tak sembelih, contoh, maka jangan ambil. Adakah ayam tak sembelih? Mungkin ada masyarakat tertentu ya yang mungkin dia tidak berkahwin dengan orang yang memang Muslim asalnya. Jadi masuk Islam sebab perkahwinan tadi. Jadi dia tidak menjaga sensitiviti dan juga tanggungjawab beragama. Jadi kita makan-makan tu kita beringat-beringat. Ya, jangan tibai semua. Mentang-mentang majlis perkahwinan kita pun tibai semua. Kalau rasa macam ada syak, ada apa yang rasa macam syubhah, kita tinggalkan. Kemudian majlis perkahwinan yang berunsurkan pembaziran seperti di luar kemampuan dan sebagainya. Jadi ini bagi tuan rumah janganlah buat begitu. Ya, kalau nampak ada pembaziran, bunga hidup banyak sangat, maknanya boleh buat tapi jangan terlalu banyak, sebab bila banyak tu dia dah lebih daripada cantik lah. Ya, kenapa kita kata membazir? Kan tuan rumah tu banyak duit, biar dia lah. Kan? Nak letak bunga tinggi 7 sampai ke langit ke-7 pun biar dia lah. Kenapa pula kita nak sibuk-sibuk? Ya, soalnya ramai orang yang fakir. Ramai orang yang fakir. Jadi bila kita terlalu mewah begitu, dia nampak seperti tidak ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Ya, setakat ni ada soalan ke tak ada soalan? Tak ada ya. Semua mudah je ni ya. Kita dah tahu dah, tetapi sebab dia ada dinyatakan dalam kitab, maka kita teruskan. Puan Salbi, apa khabar? Hari ni je cantik. Okey. Ada lagi lah. Ni pergaulan bebas antara lelaki dengan perempuan yang bukan mahram. Dalam majlis perkahwinan, dalam walimah itu kita tahu ada pergaulan bebas. Kalau kita tahu, selalunya kita tak tahu.
Ya, jadi kalau kita tahu dan ia tidak terkawal dan kita rasa tidak senang, maka orang yang dijemput boleh memilih untuk uzurkan diri. Tapi sebagai tuan rumah yang buat majlis, jangan buat begitu. Pastikan tidak ada pergaulan yang bebas, ya, terlalu bebas. Wallazina idza anfaqu lahum yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Al-Furqan 67. Dan juga mereka yang diredai Allah itu ialah apabila membelanjakan hartanya tidaklah melampaui batas dan tiada bakhil ataupun kedekut, dan perbelanjaan mereka adalah betul sederhana, tengah-tengah antara boros dan bakhil. Ya, cemak sangat pun tak nak juga. Ya, tapi mewah sangat pun tak nak juga. Jadi tengah-tengah. Itulah yang terbaik sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Furqan. Jadi terbaiklah kepada tuan rumah. Maka kita, ya, sebagai tuan rumah, kita tentukan bagaimana yang kita rasakan sederhana bagi kita. Ya, sebab apa? Boros itu saudara syaitan, sedangkan syaitan ini adalah makhluk yang paling kufur. Jadi kita, kalau kita ini hamba Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nabi yang kita imani, larang kita membazir, larang kita ikut syaitan, maka kalau kita ikut syaitan, iaitu makhluk yang paling kufur. Bukan kufur biasa-biasa ini yang paling kufur. Kita ikut dia. Jadi bagaimana perkahwinan itu nak berkat? Ya, dan bagaimana majlis kita nak mendapat pahala ibadah? Dan macam mana kita nak dapat zuriat yang soleh dan solehah? Nah, kita ikut makhluk yang paling kufur semasa kita membina perkahwinan. Tapi bagi kita adalah membazir biasa je. Kan? Dah tak rasa macam membazir itu dosa besar. Tapi kita tahu itu amalan syaitan. Tapi kita lupa syaitan itu siapa? Syaitan itu makhluk yang paling kufur. Dan bila kita mengikut makhluk yang paling kufur itu sebagai pedoman, teladan dan panduan dalam hidup kita, maka apa beza kita dengan makhluk yang paling kufur? Tak ada beza kita dengan makhluk yang paling kufur. Sebab itu kita kena berhati-hati, insya-Allah. Dan menurut jumhur ulama, mengadakan majlis perkahwinan hukumnya sunat, bukannya wajib, kerana walimah itu ialah jamuan makan bagi menunjukkan kegembiraan seperti mengadakan majlis yang lainnya. Ini menurut jumhur ulama. Jumhur ini maknanya majoriti, ataupun kebanyakan ulama yang dikatakan sebagai hukum walimah ini sunat, ya. Tetapi hukum asal ataupun hukum yang lebih umum yang kita sebutkan dalam muka surat 32 tadi dianggap sebagai sunat muakkad, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan Abdurrahman bin Auf. Muka surat 33 itu, ya, Nabi nasihatkan Abdurrahman bin Auf. Nabi suruh apa? Adakan kenduri, meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Dalam bangsa Arab, kambing itu benda biasa. Macam kita hari ni ayam je. Jadi bayang seolah-olah kalau Nabi hari ni bercakap dengan kita nak kata, buatlah kenduri walau seekor ayam. Orang Arab makan kambing macam kita makan ayam. Tak? Entah seekor kambing tu 4 orang je makan. Dah kita makan ayam seekor 4 orang rasa banyak dah. Jadi buat walau seekor kambing. Seolah-olah kat kita buat walaupun seekor ayam. Jadi maknanya dia sangat dituntut. Ya, itulah sunat muakkad, walimah untuk perkahwinan. Dan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7, ya, Allah menyebut mafhumnya hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan sesiapa yang disempitkan rezekinya maka hendaklah ia memberikan nafkah daripada apa yang diberikan Allah kepadanya, iaitu sekadar dia mampulah. Ya, Allah tidak memberati seseorang melainkan yang diberikan Allah kepadanya, iaitu kalau dia ni Allah takdirkan cukup dengan jumlah yang sedikit, maka sedikit itulah yang diberikan pada isteri dan anak-anak. Kalau Allah berikan dia banyak, maka banyaklah yang diberikan pada isteri dan anak-anak. Dan orang yang dalam kesempitan hendaklah ingat bahawa Allah akan memberikan kesenangan sesudah berlakunya kesusahan. Ini kepada orang yang tidak kufur, kepada orang yang sentiasa berusaha, ya, yang sentiasa bertawakal. Bukannya dia kata dalam surah At-Talaq Allah kata apa? Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra.
Allah akan jadikan orang itu bila dah lalu kesusahan, Allah akan berikan kesenangan. Kita pun tidurlah. Tidur bangun nak menunggu waktu datangnya kesenangan. Sebab Allah kata susah dulu, senang kemudian. Oh tidak. Ya, senang itu datang dengan ikhtiar, kemudian tawakal. Ya, dan insya-Allah kita meminta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita minta dengan sifat tamak. Ya, minta banyak-banyak. Minta ampun semua dosa. Minta panjang umur, biar panjang sampai 100 tahun. Ada tak minta panjang umur dalam doa? Tapi tak cakap berapa tahun nak. 100 tahun rasa macam? Rasa tua sangat lah. Minta tak 100 tahun dalam keadaan sihat walafiat dan tidak menyusahkan orang. Biar panjang lebar lah, biar khusus lah doa tu. Ini minta nak jadi jutawan. Tak cakap jutawan ringgit Malaysia ke rupiah ke apa. Tak cakap. Lepas tu jadi jutawan sungguh. Tapi rupiah Indonesia. Kan tak spesifik tu. Kalau nak panjang umur, biarlah sampai 100 tahun. Biarlah sampai boleh melihat anak-anak semua bertemu jodoh, menjadi anak soleh-solehah, cucu soleh-solehah, cicit soleh-solehah, tidak menyusahkan orang, tidak ada penyakit, tapi nak 100 tahun. Contoh itu doa yang tamak. Ya, janganlah tak nak doa tamak ya. Nak panjang umur, tak apalah, sampai 60 pun okey. Tak naklah macam tu. Ya, tapi itu Allah takdirkan, takdir baik dan takdir Allah kita akan imani, kita akan terima. Ya, tetapi untuk berdoa memang itu antara sifat tamak yang dibolehkan. Masa doa kita tamak, ya, nampak kita bersungguh. Sampaikan orang lain berdoa bila solat je, lepas solat doa, insya-Allah doa itu antara doa yang makbul. Tapi orang yang tamak dia berdoa bila? Di 1/3 akhir malam. Sebab apa? Sebab waktu itu Allah berada paling dekat dengan kita. Ya, Allah akan mendengar apa yang kita bicarakan. Allah ampunkan apa saja dosa yang kita minta keampunan. Dan Allah kabulkan apa saja permintaan. Jadi orang doa tamak bukan saja nak 100 tahun. Dia bangun 1/3 akhir malam nak minta. Sebab masa tu Allah berada paling dekat dengan kita. Ya, tapi kalau yang tidak tamak, lepas solat pun itulah doa macam biasalah. Amin. Nak repeat pun tak nak ada skrip tu. Ya, nampak tak bersungguh. Kan, nampak tak berapa nak ikhlas. Dan para jemputan yang dijemput menghadiri walimah wajiblah menghadirinya, dan jika tidak ada perkara kenapa macam sama tadi ya? Jika tidak ada perkara maksiat dalam majlis tersebut berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut tu'ami tu'amul walimati yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara. Wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulah. Seburuk-buruk walimah adalah mengundang orang kaya sahaja dan tidak mengundang orang miskin. Sesiapa yang tidak menghadiri undangan maka sesungguhnya telah mendurhakai Allah dan Rasul. Nak kata walimah ni ada dua perkara di sini. Seburuk-buruk walimah dia jemput orang kaya saja, orang miskin dia tak jemput. Kemudian yang kedua, orang yang dijemput bila tidak hadir derhaka kepada Allah. Ayat tadi ataupun hadis sebelumnya, kalau tidak hadir apa dia? Ingkar perintah Allah. Ya, kata Rasulullah, wa man taraka da'wata faqad asallaha wa rasulah. Siapa yang tak hadir majlis walimah setelah dijemput, dia seperti ingkar perintah Allah. Yang ni seperti derhaka kepada Allah dan Rasul. Macam tu sekali. Jadi kita jangan biasakan rasa malah lah hari ni nak pergi kenduri. Itu tak dikira sebagai keuzuran yang syar'i. Itu malas. Ya, tapi kalau nak pergi tapi cirik-birik daripada pagi 26 kali dah hari ni. Tak usah pergilah. Itu yang boleh diterima. Kemudian apa lagi? Dengar khabar dia jemput orang kaya-kaya je. Ya, orang miskin dia tak jemput. Saudara pun tak jemput. Hak mana yang susah-susah. Ini majlis yang tidak barakah. Maka kita pun kata tak naklah pergi. Boleh tak boleh? Boleh ke tidak?
sebagai orang yang dijemput, maknanya kita ni dijemput walaupun kita tak setuju, ya, dijemput orang kaya saja, tapi kita wajib hadir sebab kita dijemput, dan majlis itu tidaklah ada benda-benda yang haram di situ. Tetapi nasihat kepada tuan rumah, jangan buat begitu. Ya. Dan mengadakan kenduri hukumnya sunat dan dikira sebagai ibadah. Ya, kenduri yang melibatkan perbelanjaan yang besar wajarnya akan meraih pahala yang besar daripada Allah, dan dengan syarat yang mengikut lunas syarak. Tetapi jika bertentangan dengan hukum syarak, ia tidak menjadi ibadat, sebaliknya menjadi adat dan maksiat, malah mendapat dosa dan rugi di dunia serta akhirat. Baik tak payah buat kenduri langsung, sekurang-kurang tidak berdosa. Tak buat kenduri tak apa, kalau buat sunat muakkad. Ya, tapi kalau buat kononnya nak ikut sunat muakkad, sekali kenduri itu dah jadi majlis maksiat, baik tak payah buat. Ya. Dan pengantin baru, ada masa lagi kan? Lepas tu tajuk pengantin baru pula tu, nak pergi tu ya. Sila. Oh, duit salam, salam kaut. Tidak wajib. Tidak wajib. Dia adalah adat, ya, ini antara adat yang masuk ke dalam walimah lah, ya. Tetapi kalau kita niatkan sebagai hadiah, sedekah, tak kiralah hadiah, sedekah, ya, dan kita nak adalah macam kita pergi rumah orang, ya, kita bawa buah tangan, tak wajib. Kalau tak bawa pun tak ada masalah. Tapi kita rasa macam nak menggembirakan tuan rumah, ya, mungkin kita pergi pun dia hidang kita macam-macam. Ya, jadi kita pun nak sama-sama gembira. Ya, tuan rumah rasa gembira, kita pun rasa gembira. Jadi kita pun bawalah buah tangan. Kalau lebih baik kita ni biarlah ada perasaan tak nak pergi rumah orang kalau tak bawa buah tangan. Rasa malu nak pergi sebab tak bawa buah tangan. Sampai rasa macam itu lebih baik. Ya, tapi tidaklah menjadi masalah kalau tidak bawa. Tapi kita biasakan diri kita begitu, ya, sentiasa bersedekah, sentiasa berkongsi kegembiraan. Ya, kalau ada setengah-setengah majlis, dia sebut kalau orang Kelantan, ya, satu perkara yang difahami. Bila disebut majlis kesyukuran, maknanya dia tidak terima duit. Kalau dinyatakan dalam kad undangan itu walimatul urus, maknanya terima duit. Betul tak? Ada yang ada pengalaman dan sebagainya. Itulah, ya, jadi kita kena tengok kad jemputan. Ini majlis kesyukuran ni, tak terima duit, jadi kita bawa hadiah. Sebab hadiah ni dia tak boleh nak buat apa dah. Ya, kita akan buat sebab niat tuan rumah tak nak menyusahkan orang. Jangan sampai orang yang rasa dia tak boleh bagi duit tak nak datang lah. Ataupun dia rasa dia tak mampu, tak nak datang lah. Tak nak, tuan rumah tak nak. Tuan rumah betul-betul nak bagi makan, betul-betul nak rai. Ya, jadi kalau tengok dia tulis majlis kesyukuran, kita bawa hadiah. Orang kampung bawa susu pekat manis 2-3 tin, bawa gula 2-3 kilo, sekilo pun tak apa, bawa biskut tawar. Apa lagi? Apa-apalah. Berah ya. Ada juga berah minyak masak. Tak kiralah kain plekat, kain batik, kain hadiah ya, macam kita hari ni kesuka hati kita nak buat. Tapi kalau dia kata walimatul urus, ramai yang tak beli hadiah dah, kita bagi sedekah duit. Senang dia, jadi difahami begitu, kontrak sosial orang panggil, ya. Difahami begitu. Jadi itu saya kata, jadi orang tuan rumah pun senang, kita pun senang, dan kita tidak menyukarkan diri kita duk fikir macam mana, duk tanya sana tanya sini, tak ada dah. Tapi saya ingat orang Kelantan cukup macam tu. Tempat lain macam mana? Tak ada ya? So kebanyakan amalannya kalau kenduri walimatul urus semua, tak ada majlis kesyukuran, ya. Kadang-kadang dia combine majlis perkahwinan dengan akikah. Sudah. Kalau dia tulis dua-dua sekali. Walimatul urus dan kesyukuran. Sebab kesyukuran itu maknanya kenduri selain daripada kahwin. Kebanyakan, ya. Akikah tu dia selalu kesyukuran. Anak masuk universiti, kesyukuran. Kemudian ada nazar apa-apa pun kesyukuran, ya. Tapi ini dia kata majlis walimah dan kesyukuran. Sudah hijau dah lah. Tak apalah, bagilah apa-apa pun. Tak bawa apa pun, hadir. Boleh, tak ada masalah.
tidak menjadi dosa. Tetapi mungkin dari sudut amalan budaya dia rasa lain sikit lah. Tapi tak ada masalah. Tuan rumah yang kena betulkan niat tu. Ya, jangan sampai nak bagi orang makan macam seolah-olah orang kena bayar pula. Dah RM10 satu kepala, kurang-kurang kena bagi sedekah RM10. Tak boleh lah macam itu ya. Sebab tuan rumah ini dia kena jamu makan itu dengan ikhlas ya, tanpa mengharapkan balasan. Dan ada juga pengamalan sesetengah kelompok masyarakat, dia kata dia nak tanam beras. Pernah dengar? Bukan nak pergi menanam masa kenduri. Dia nak bawa beras supaya bila dia kenduri besok, orang tu pun bawa beras. Jadi dia tanam situ dulu. Nanti bila dia yang kenduri, hak tanam tadi dia dah dapat balik lah. Ya, tanam kan nak hidup, nak dapat hasil. Ni dapat hasil. Ada yang kata saya nak tanam minyak masak. Ada nak tanam gula. Tak tahu kenapa dia guna perkataan tanam itu. Mungkin dari segi pelaburan lah. Ya, minyak masak dan sebagainya. Jadi itu kena faham tu. Ya, kita mesti berasimilasi dengan budaya supaya kita boleh hidup dengan harmoni. Kalau orang Kelantan sebut kata nak tanam minyak masak tu tak haram, tak faham. Tanam, lepas tu tumbuh kelapa sawit ke? Tanam minyak masak tu, tanam beras, tumbuh padi, ya, tak faham. Jadi ini budaya kan? Kalau ditanam begitu dalam masyarakat Kelantan, budaya itu tak difahami. Walimah dan kesyukuran dalam masyarakat Jawa mungkin tidak difahami. Ya, sebab itu kalau kita memahami budaya ni, kita belajar-belajar juga budaya orang lain supaya kita boleh hidup dengan lebih berkasih sayang. Dan masuk sikit lagi pengantin baru. Ya, bagi pasangan pengantin baru, pertemuan pada malam pertama adalah sesuatu yang amat bererti dan bersejarah. Ya, syariat Islam menyarankan beberapa adab yang perlu dipatuhi oleh pasangan berkenaan pada malam itu dan pada malam-malam seterusnya. Dan bagi menyambut malam pertama tersebut, setiap pasangan hendaklah melakukan perkara-perkara berikut. Ya, ada beberapa perkara yang saya rasa kita tak boleh habiskan hari ini, tapi kita cubalah sekurang-kurangnya ada 2, 3, 4 yang kita boleh fahami. Yang pertama sekali, bertaubat. Ya, pengantin lelaki, pengantin perempuan pada malam pertama wajib membersihkan diri dengan bertaubat daripada segala dosa. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah semuanya. Sebab itu kata Nabi, sesiapa yang telah berkahwin, sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah untuk separuh lagi. Ya, tingginya ya martabat orang yang berkahwin. Sempurna dah separuh tanggungjawab beragama dia, separuh dah 50%. Tinggal 50% lagi untuk dia buat kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi itu satu perkara yang kita perlu sentiasa peringatkan dalam diri kita. Aku ini sudah sempurna 50% tanggungjawab kepada Tuhan. Ya, 50% lagi nak top up berbanding orang yang tidak berkahwin. 100% dia kena mengharapkan dirinya untuk buat apa saja amal soleh untuk mendapat sifat takwa. Ya, jadi alang-alang kita ni nak sempurna tanggungjawab kita 50%, maka kita sucikan diri. Bukan malam pertama tu. Ya, kita kena sebelum itu kita tahu dah kita dah buat keputusan nak kahwin sekian-sekian hari bulan. Ya, kita pun sentiasa dah mula buat salah, minta maaf, rasa ada terambil barang orang, kita nak pulangkan balik, rasa kita terumpat orang, kita minta maaf, rasa kita pernah berkasar dengan mak ayah, kita pun minta maaf. Kita cuba sedaya upaya hak mana kita ingat. Ada puasa dulu tak ganti, fidyah tak bayar, kita bayar fidyah. Ada dulu zakat tertunggak, maka kita rasa nak bayar, macam mana cara? Cari ikhtiar supaya suci dosa-dosa kita yang lepas. Ya, sebab kita nak kahwin. Itu yang jarang kita peringatkan kepada anak-anak ataupun saudara-saudara kita. Ya, bila kahwin sibuk dengan urusan baju pengantin. Dah, lepas itu dengan urusan bunga telur, dengan urusan berapa orang nak panggil, dengan urusan food testingnya. Tapi urusan menyucikan hati itu yang jarang diperingatkan. Mudah-mudahan di kalangan kita yang ada pada hari ini, bila dengar berita khabar sahabat-sahabat nak kahwin, kitalah yang menasihati mereka supaya bertaubat dan menyucikan diri. Mudah-mudahan perkahwinan itu perkahwinan yang bersih,
Ya, perkahwinan yang barakah insya-Allah. Kemudian yang kedua, beramal mengikut sunnah. Pengantin lelaki dan perempuan mestilah beramal dengan sunnah ketika memasuki rumah ataupun kamar tidur, iaitu mendahulukan kaki kanan masuk kamar tidur tu ya pada malam pertama dengan kaki kanan. Benda mudah ya, tetapi bila buat dia menjadi sunnah. Kalau tak buat tak jadi apa-apa. Walhal kaki kanan aja. Apa bezanya kaki kanan dengan kaki kiri masa nak masuk tu? Tak ada apa yang susah. Tapi sebab tak tahu, tak buat. Jadi dengan kaki kanan sambil berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu sebaik-baik tempat masuk dan tempat keluar ini. Dengan nama Allah kami masuk dan dengan nama Allah kami keluar dan kepada Allah kami berserah. Selesai, dapatlah satu pahala sunat. Ya, kemudian ketiga, solat sunat. Apabila kedua-dua suami isteri berada di bilik tidur, maka sunatlah kedua-duanya solat sunat 2 rakaat. Perkara ini sering diabaikan oleh pasangan yang baru berkahwin kerana tidak melaksanakan solat sunat nikah. Oleh itu, setiap pasangan hendaklah mendirikan solat sunat nikah sebanyak 2 rakaat dengan lafaz niat seperti berikut. Sahaja aku solat sunat nikah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas ini balik boleh solat sunat nikah? Tak jadi dah. Dia kena hari nikah tu je. Dah tu buat ke tidak pun dah lupa dah ya. Jadi tak boleh dah. Dah terlepas. Sedangkan orang yang tahu dan dia buat, Masya Allah. Bayangkanlah perkahwinan yang bagaimana. Sebelum akad bertaubat. Ya, kemudian nak masuk dalam bilik, masuk kaki kanan, siap dengan doa. Kemudian solat sunat dulu sebelum buat urusan-urusan yang lain. Mesti berbeza dengan perkahwinan yang redah aja. Redah aja lah nikah. Lepas tu nak masuk, ikutlah. Ya, doa pun apa pun tidak. Jadi niat pun mudah. Sahaja aku solat sunat nikah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau nikah baru boleh buat solat sunat. Jadi siapa-siapa nak solat nikah. Ya, dan akhirnya di sini nanti yang seterusnya muka surat 38 kita sambung. Saya habiskan doa selepas solat ya. Lepas solat sunat tadi, suami sunat baca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali dan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kemudian baca selawat ke atas Nabi sebanyak 3 kali. Kemudian barulah berdoa, minta kepada Allah supaya dikurniakan rumah tangga yang aman, sejahtera dan zuriat yang soleh dan solehah. Contoh doa pun ada dah. Ya, ya Allah, berkatilah saya di sisi keluarga saya dan berkatilah bahagian saya di sisi keluarga saya. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami satu pertemuan kebaikan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami daripada Engkau dan berikanlah rezeki kepada kami dan jadikanlah kemesraan dan kasih sayang bagi kami. Ya, maknanya ada buku ni boleh masuk dah malam pertama. Ya, boleh bawa bekal dah. Ya, satu panduan yang sangat mudah, yang sangat bersistematik ya, cuma kita nak tinggal buat saja insya-Allah, tapi kena kahwin dulu. Jadi saya sambung insya-Allah beramah mesra ini untuk kuliah yang akan datang. Ya, insya-Allah kita bertemu lagi dalam keadaan tenang, dalam keadaan sihat dan gembira insya-Allah. Ada soalan ke? Tak apa, kalau ada lepas ni angkat je tangan untuk saya tunggu sampai habis ya. Ya, insya-Allah. Jadi kalau tidak ada apa-apa persoalan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.